Penyakit coronavirus 2019 juga dikenali sebagai penyakit pernafasan akut, ialah satu penyakit berjangkit disebabkan oleh SARS-CoV, sebuah virus yang berkait rapat dengan virus SARS. Penyakit ini telah ditemui dan mengakibatkan wabak coronavirus 2019. Cara utama jangkitan pada manusia adalah penularan manusia ke manusia yang biasanya terjadi melalui titisan pernafasan dari individu yang dijangkiti apabila mereka bersin atau batuk. Mereka yang dijangkiti mungkin membawa penyakit atau mempunyai simptom seperti demam, batuk atau sesak nafas. Cirit-birit atau simptom-simptom saluran pernafasan adalah kurang kerap. Kes boleh meningkat menjadi radang paru-paru teruk, kegagalan beberapa organ dan kematian. Tiada vaksin ataupun rawatan yang efektif untuk penyakit ini dengan usaha yang biasanya terhad kepada pengurusan simptom dan langkah-langkah sokongan. COVID-19 mula merebak di Itali pada 31 Januari 2020 apabila dua pelancong Cina di Rome positif virus tersebut. Seminggu kemudian, seorang rakyat Itali yang balik dari Wuhan, China didapati positif COVID-19 yang merupakan kes ketiga di Itali. Selepas itu, sekluster kes telah dikesan bermula dengan 16 kes di Lombardi pada 21 Februari dan 60 kes tambahan dan kematian pertama pada 22 Februari. Pada permulaan Mac, virus tersebut telah merebak ke seluruh Itali. Pada 11 Mac 2020, semua aktiviti komersial kecuali farmasi dan pasar raya dilarang. Pada 21 Mac 2020, kerajaan Itali telah menutup semua perniagaan yang tidak penting. Pada 1 April 2020, Itali merupakan salah satu pusat kepada kes aktif COVID-19 dengan bilangan kes sebanyak 80,572. Jumlah keseluruhan kes positif adalah 110,574 dengan kematian sebanyak 13,155 dan 16,847 kes pulih. Pada 19 Mac 2020, Itali menjadi negara pertama dengan bilangan kes positif COVID-19 tertinggi di dunia. Hari ini kita akan membincangkan tentang langkah-langkah yang diambil oleh Itali untuk mengatasi penyebaran COVID-19. Pada mulanya, sekatan perjalanan telah dijalankan. Perdana Menteri menjalankan perintah berkurung sehingga bulan depan untuk mengatasi COVID ini. Penularan wabak ini dikesan pada 21 Februari 2020 di Milan, Itali. Sejak itu, sebanyak 181,228 kes yang telah dilaporkan dengan 24,114 kes kematian. Perdana Menteri melarang sebarang perhimpunan untuk dijalankan termasuk bola sepak liga utama dihentikan, perniagaan dan persekolahan juga dihentikan untuk sementara waktu dan bagi penduduk yang tinggal di kawasan yang panas, mereka tidak dibenarkan keluar daripada rumah. Seterusnya ialah sekatan penerbangan. Itali menghentikan sebarang penerbangan dari China untuk mengurangkan risiko selepas pengesahan dua pelancong dari China dengan kes positif COVID-19. Penutupan fasiliti juga telah dijalankan. Semua kedai ditutup kecuali kedai-kedai yang menjual barangan asas seperti dapur dibuka dan Perdana Menteri menasihatkan rakyat agar tidak melakukan pembelian panik. Akhirnya, perkhidmatan khas juga telah dijalankan. Kempen kompani internet dan servis percuma telah dilancarkan untuk membantu murid-murid menjalankan pembelajaran di rumah. Sekarang kita akan melihat kronologi kes COVID-19. Pada 30 Januari, Itali melaporkan kes pertama jangkitan melalui dua pelancong dari China. Dengan ini, Perdana Menteri telah mengisytiharkan kecemasan untuk 6 bulan. Tetapi pada 29 Februari pula, jumlah yang dijangkiti telah meningkat kepada 1,000 kes. Pada 4 Mac, Itali menutup semua persekolahan dan universiti untuk mengamalkan jarak sosial antara kalangan rakyat dan murid. Pada 8 Mac, kerajaan terpaksa menyekat penuh di bahagian utara Itali. Pada 11 Mac pula, Itali menjadi negara kedua selepas China menggantikan tempat Korea Selatan. Dengan ini, WHO juga telah mengumumkan penyebaran wabak COVID-19 sebagai pandemik.
Akhirnya pada 2020 Mac, Itali merekodkan kematian yang tertinggi dalam tempoh satu hari iaitu sebanyak 773 kes kematian dengan pada masa yang sama 6,657 kes baharu yang mencatatkan rekod sebanyak 53,557 kes jumlah keseluruhan. Terima kasih. Selamat sejahtera, saya Abirami Gopalakrishnan akan membentangkan senarai faktor menyebabkan Itali mempunyai kadar kematian tertinggi daripada China. Hal ini kerana Itali mempunyai lebih ramai penduduk yang berumur ke atas 80 tahun jika dibanding dengan negara-negara perindustrian utama kecuali Jepun. Itali mempunyai populasi tertua yang terbanyak di Eropah dengan kira-kiranya 23% penduduk Itali iaitu 65 tahun atau lebih menurut The New York Times. Dengan purata umur mangsa COVID-19 di Itali lebih daripada 80 merupakan salah satu faktornya dengan kebanyakan mangsa warga tua sudah mengalami masalah kesihatan lebih serius seperti penyakit kronik. Itali juga mempunyai sistem penjagaan kesihatan yang sangat teruk menyebabkan kegagalan kerajaannya untuk mengenakan sekatan nasional penuh dengan segera pada warganya. Kerajaan Itali tidak tegas mengukuhkan Perintah Kawalan Pergerakan PKP atau MCO kepada orang ramai berbanding dengan China. Setelah bilangan pesakit yang dijangkiti melebihi kapasiti unit rawatan perubatan di seluruh negara, situasi ini menyebabkan para doktor untuk membuat keputusan yang menyedihkan, iaitu untuk menerima pesakit yang berumur di bawah 70 tahun sahaja. Hal ini kerana rakyat berumur lebih daripada 70 tahun memiliki peluang yang lebih rendah untuk hidup. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang walaupun Itali mempunyai sistem kesihatan bertaraf dunia, kenapakah Itali gagal mengawal penyebaran COVID-19 di negaranya? Secara rasmi, ia bermula pada Februari 20 apabila seorang lelaki berusia 30 tahun diperiksa dirinya di sebuah hospital tempatan Bandar Codogno di Lombardi. Dia didapati positif dengan virus ini, menjadi pesakit pertama yang direkodkan dengan virus COVID-19 di Itali. Sebelum kes pertama dilaporkan, Flavia Riccardo, seorang penyelidik di Jabatan Penyakit Berjangkit Itali, menyatakan bahawa virus mungkin telah beredar untuk beberapa waktu kerana terdapat bilangan kes ventilator yang luar biasa direkodkan di hospital yang sama di Codogno. Ketua Wad Kecemasan Stefano Paglia pula memberitahu akhbar La Repubblica mencadangkan ia adalah pesakit yang mungkin dengan virus dilayan, seolah-olah mereka mempunyai selsema bermusim. Kemudian, kesihatan hosting pesakit ini boleh menjadi tapak untuk jangkitan, membantu membiar penyebaran virus. Kerana virus yang menyebar tidak dapat dikesan, sesetengah pegawai percaya ini adalah sebab untuk beberapa kes yang tinggi dalam negara. Ini mula tidak disedari, yang bermaksud dengan masa yang kita sedar, terdapat banyak rantai penghantaran yang berlaku, Riccardo berkata, mencatatkan bahawa ini mungkin mengapa Itali telah melihat beberapa kes yang tertinggi berbanding China. Terima kasih. Sekarang saya akan menerangkan kesan COVID-19 di Itali. Antaranya kadar kematian yang tertinggi di dunia. Kematiannya akibat penularan wabak COVID-19 di Itali melonjak sebanyak 793 pada 22 Mac. Selain itu, sekaligus menyaksikan jumlah korban mencecah hampir 5,000 mangsa yang juga kadar tertinggi di dunia setakat ini. Agensi Perlindungan Awam memaklumkan kes jangkitan juga meningkat daripada 47,000 kepada 54,000 dengan seramai 3,000 pesakit berada di unit rawatan rapi, iaitu ICU. Bukan itu sahaja, sektor ekonomi
Sektor pelancongan, perniagaan serta produktiviti organisasi menunjukkan penurunan yang ketara kerana orang ramai tidak lagi pergi melancong, mengurangkan urusan jual beli di tempat awam serta tenaga kerja yang terpaksa menjalani kuarantin ini merupakan penyebab kepada masalah ini. Ada yang ditawarkan cuti tanpa gaji serta ada juga yang hilang pekerjaan ekoran wabak ini. Sesetengah pihak membuat jangkaan bahawa lebih ramai individu akan jatuh miskin atau kehilangan pekerjaan berbanding jumlah yang terkorban akibat penyakit ini. Penularan COVID-19 menyaksikan ramai pelancong seluruh dunia membatalkan tempahan penerbangan hotel. Di Langkawi sahaja, kita dapat melihatkan berjuta ringgit kerugian dicatatkan memandangkan pelancongan mula membatalkan tempahan-tempahan tempat penginapan disebabkan keadaan semasa. Malah, sesetengah syarikat yang terkesan teruk juga memaksa para pekerja untuk mengambil cuti tanpa gaji bagi memastikan syarikat tidak terus rugi dan mampu bertahan. Yang paling terkesan pastinya golongan pekerja B20 dan M40 yang hidup mereka umpama kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Dalam hanya beberapa minggu sahaja, krisis kesihatan global yang melanda dunia ini bertukar menjadi krisis ekonomi global. Ketika artikel ini ditulis, melebihi 100,000 kes COVID-19 dicatatkan manakala melebihi 4,000 kes kematian telah direkodkan seluruh dunia. Perkaitan antara tahap kesihatan global dan tahap ekonomi global sememangnya tidak boleh dielakkan. Bagi kebanyakan keluarga, kehilangan pendapatan yang disebabkan oleh wabak boleh diterjemahkan kepada peningkatan tahap kemiskinan. Dari aspek psikologi pula, antara impak-impak psikologi yang dikenal pasti termaksudlah gejala kemurungan, gemuruh dan kes. Stres. Kita ambil contoh yang paling mudah disebabkan oleh kebimbangan terhadap ancaman wabak ini. Ramai yang membuat pembelian panic buying, serta mengumpul barangan seperti topeng muka dan pencuci tangan sehingga ia sukar didapati di pasaran. Terlihat betapa kebimbangan tersebut telah mendorong pelbagai jenis tingkah laku yang tidak sepatutnya. Selain daripada itu, ada juga yang mula mengalami gejala gemuruh seperti berasa cemas, sukar tidur dan merasakan bahawa kesihatan mereka juga telah terjejas. Individu yang disahkan positif COVID-19 ini disebabkan oleh kebimbangan terhadap penyakit, ketidaktentuan yang tentang penyembuhan, perasaan bersalah kerana mungkin menjadi punca penyakit ini tersebar kepada orang lain serta perlu berada di hospital untuk jangka masa yang lama. Individu yang dikuarantin, mereka terpaksa diasingkan daripada keluarga, tidak dapat pergi ke tempat kerja serta kebimbangan tentang potensi mendapat penyakit. Petugas kesihatan yang terlibat, pendedahan kepada pesakit yang positif COVID-19 mendatangkan kebimbangan tentang risiko mendapat penyakit, masa bekerja yang panjang serta sibuk ketika bencana menyebabkan kepenatan serta tidak dapat mengambil cuti. Pengalaman melihat mereka yang dijangkiti wabak ini serta pengendalian kes yang terus mendedahkan kepada tekanan dan trauma. Pada kesimpulannya, penularan wabak penyakit COVID-19 memberikan impak kepada pelbagai lapisan masyarakat serta umum dan secara khusus. Pertama sekali, virus yang melanda dunia sekarang ini merupakan suatu ujian buat manusia secara umum tanpa mengira bangsa dan agama. Ujian ini boleh terkena kepada semua orang tanpa melihat kepada bangsa dan agama dan tanpa mengira yang tua maupun yang muda. Adanya virus ini yang membuatkan orang ramai sedar
akan kepentingannya seseorang untuk menjaga kebersihan dengan baik ketika seseorang itu bersendirian maupun kebersihan ketika bersama orang lain. Kedua, wabak yang berlaku memberi ruang kepada kita untuk mengaji atau menjalankan penyelidikan dan seterusnya mencari vaksin atau penawar. Kita tidak boleh selama-lamanya mengharap negara maju saja untuk mencari vaksin. Ketiga, peranan netizen di media sosial. Apabila berlaku sesuatu isu sama ada dalam atau luar negara, kita dapat melihat munculnya parka tidak berkelayakan di media sosial. Ini gejala yang amat membimbangkan kepada negara jika tidak dibendung. Mereka memberikan komentar jauh tersasar dari segi fakta dan data. Ia akan menimbulkan panik dalam masyarakat. Masyarakat seharusnya dididik dengan asas pemikiran saintifik berasaskan data dan fakta serta bersumberkan dalil sahih. Apabila sesuatu perkara dibiarkan kepada orang bukan ahli untuk bercakap, maka tunggulah kehancurannya. Akhirnya, jika kita melihat penularan wabak coronavirus disebabkan oleh makanan yang dimakan adalah eksotik dan tidak baik seperti ular dan kelawar yang menjadi punca wabak. Setiap agama mempunyai garis panduan yang jelas mengenai soal makanan kerana tidak semua yang hidup itu boleh menjadi bahan santapan kerana ia ada mudaratnya kepada manusia tetapi mungkin tidak kepada makhluk lain. Oleh itu, setiap makanan yang hendak dijamah bukan sahaja perlu halal, bahkan hendaklah baik dan suci serta tidak memudaratkan. Banyak pengajaran untuk direnungkan kerana setiap individu yang berlaku bukan sia-sia. Sebaliknya, ada iktibar untuk diambil sebagai langkah pengawasan jangka masa panjang. Sejarah mungkin berulang walaupun dalam konteks berbeza. Sekian, terima kasih.